Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Jasmine dan rakan sekumpulan saya iaitu Asila akan membentangkan mengenai topik 4 iaitu hubung kait teori perkembangan moral dengan insan bermoral berkenaan dengan model perkembangan kanak-kanak menyeluruh Likona. Thomas Likona. Dr. Thomas Likona adalah seorang ahli psikologi yang telah mengasas dan memperkenalkan model perkembangan moral yang dikenali sebagai model perkembangan kanak-kanak menyeluruh Likona. Model perkembangan kanak-kanak menyeluruh Likona. Dalam model tersebut, fokus mata pelajaran pendidikan moral terbahagi kepada beberapa bahagian dan komponen-komponen yang tertentu seperti yang berikut. Komponen yang pertama adalah penakulan moral, iaitu keupayaan mental untuk menakul dalam sesuatu situasi untuk mengenal pasti tingkah laku baik atau jahat dan benar ataupun salah. Sebagai contoh, kanak-kanak akan menjaga kebersihan dirinya kerana sedar akan kepentingan kebersihan untuk dirinya dan juga orang di sekitarnya serta memenuhi tuntutan agama. Baiklah, komponen yang seterusnya adalah perasaan moral. Kesedaran hati nurani yang menyebabkan seseorang berasa gembira apabila membuat sesuatu yang betul dan rasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul. Sebagai contoh, seseorang individu membantu seorang peniaga yang bersusah payah berniaga pada cuaca yang tidak elok kerana rasa belas kasihan. Namun begitu, apabila dia mengetahui sebenarnya peniaga itu kaya raya dengan hasil perniagaannya, maka dia akan berasa menyesal. Komponen yang terakhir adalah pelakuan moral, iaitu tindakan berdasarkan penakulan moral dan perasaan moral yang dilakukan secara rela hati dengan rasa tanggungjawab dan accountability. Komponen-komponen tersebut dikenali sebagai dimensi moral, di mana gabungan penakulan moral dan perasaan moral yang baik akan mewujudkan perlakuan moral yang baik. Hal ini demikian kerana model Likona ini mencadangkan komponen yang direka untuk memudahkan tingkah laku moral. Komponen-komponen tersebut termasuk adalah harga diri, pembelajaran kooperatif, refleksi moral dan penyertaan dalam membuat keputusan. Likona telah mengumpul data yang menunjukkan penggunaan komponen-komponen tersebut bagi menghasilkan peningkatan dalam tingkah laku moral dalam kalangan pelajar. Hal ini membolehkan guru untuk memahami penakulan moral pelajar dalam memahami keputusan pelajar yang berkait dengan isu-isu moral dan mengekalkan tingkah laku pelajar yang baik. Baiklah, kita beralih kepada komponen yang memudahkan tingkah laku. Komponen yang pertama adalah harga diri ataupun self-esteem. Harga diri yang lebih tinggi membawa kepada kemungkinan untuk bertingkah laku moral dengan lebih baik. Komponen yang kedua adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif membantu hubungan tingkah laku sosial sebagai pelajar untuk belajar bersama antara satu sama lain. Dan komponen yang terakhir adalah penyertaan membuat keputusan. Penyertaan membuat keputusan dapat memberikan kesan kepada kualiti pembelajaran di dalam kelas. Sebagai contohnya, kaedah brainstorm. Kita pergi kepada harga diri ataupun self-esteem. Definisi harga diri adalah rasa penguasaan ataupun kecekapan. Oleh itu, guru haruslah meningkatkan harga diri sebagai cara menghormati keunikan individu pelajar. Terdapat dua cara menggalakkan harga diri di dalam diri pelajar. Yang pertama adalah belajar sekurang-kurangnya salah satu ciri watak unik yang positif yang terdapat dalam diri pelajar pada awal tahun persekolahan. Guru mesti cuba
untuk mengenal dan memuji watak positif pelajar, untuk membantu pelajar itu supaya mengekalkannya. Cara yang kedua pula adalah guru harus cuba untuk mengenal tingkah laku moral pelajar. Mereka dengan cara memahati pelajar yang boleh memberikan komen positif daripada hasil kerja-kerja pelajar lain seperti persembahan PowerPoint. Seterusnya, komponen yang kedua adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai satu set proses yang membantu pelajar berinteraksi satu sama lain untuk mencapai satu matlamat khusus atau mendapatkan satu hasil akhir iaitu end product yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran. Terdapat dua strategi yang menggalakkan pembelajaran kooperatif pelajar. Yang pertama adalah guru mengarahkan pelajar untuk bekerja dalam kumpulan. Murid secara berkumpulan akan saling memperkenalkan diri masing-masing. Kemudian, setiap ahli kumpulan akan bergilir-gilir menerangkan dapatan yang diperolehi daripada kumpulan. Strategi yang kedua adalah dalam penilaian kumpulan, ahli kumpulan akan berbincang dan menganalisis setakat mana kumpulan mereka mencapai matlamat yang dikehendaki. Pelajar akan mengenal pasti tindakan dan tingkah laku yang perlu diperbaiki ataupun dihentikan. Antara kelebihan pembelajaran kooperatif adalah yang pertama, setiap ahli dalam kumpulan akan sentiasa berkongsi maklumat atau kemahiran untuk mencapai matlamat. Yang kedua adalah pelajar dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara berkesan. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan keyakinan diri dan menjadi pelajar yang bermotivasi. Komponen yang ketiga pula adalah penyertaan dalam membuat keputusan. Fokus yang diberikan adalah pelajar digalakkan mengambil bahagian dalam membuat keputusan untuk memperoleh kesan yang baik terhadap kualiti pembelajaran di dalam kelas. Menurut Licona, beliau berpendapat bahawa lebih banyak pelajar membantu membuat keputusan, maka lebih banyak pelajar akan menunjukkan tingkah laku moral. Kesannya, pelajar akan mula merasakan rasa pemilikan dalam peraturan yang mengawal fungsi-fungsi bilik darjah. Kaedah penyertaan dalam membuat keputusan yang telah dicadangkan oleh Licona adalah kaedah brainstorm. Kaedah brainstorm ini bertujuan untuk membantu pelajar berbincang mengenai cara penyelesaian yang berkaitan dengan satu isu sebagai langkah pertama yang boleh diguna ataupun berguna dalam proses membuat keputusan. Seterusnya, kita beralih pula kepada aplikasi model perkembangan kanak-kanak menyeluruh Licona di sekolah rendah. Menurut Abdul Rahim Abdul Rashid tahun 2001, peranan pihak sekolah dan guru lebih berkesan dalam proses pendidikan kerana pelajar-pelajar menerima pendidikan secara formal dan sistematik. Oleh itu, guru merupakan ejen utama dalam melahirkan insan yang bermoral dan berakhlak mulia. Sebagai ejen yang melahirkan insan bermoral, guru berperanan mendidik murid-murid dengan sifat atau ciri-ciri personaliti dalam setiap diri pelajar. Yang kedua, guru juga haruslah mengamalkan prinsip kewajipan dalam diri mereka dan sepatutnya sedar bahawa tugas mereka adalah mendidik kanak-kanak dengan penuh ilmu serta tidak membanding bezakan taraf kehidupan pelajar, latar belakang, agama maupun bangsa pelajar. Yang ketiga, guru haruslah menerapkan teori-teori etika dalam diri pelajar supaya pelajar mengamalkan sifat-sifat yang baik dengan mengaplikasikan teori-teori etika tersebut semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Peranan yang keempat adalah guru haruslah menggalakkan pelajar untuk membuat keputusan dalam sesi pembelajaran di mana ia memberikan kesan kepada suasana di dalam bilik darjah. Peranan yang terakhir adalah guru perlu menjadi penjaga, model dan mentor, mencipta komuniti moral, mengamalkan disiplin moral, membina conscience of craft dan menjadikan ibu bapa sebagai rakan kongsi. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.